اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى صراط السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سورة مدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر Ayat surah Mudaththir ini diturunkan selepas surah Muzammil. Dalam surah Muzammil Allah Ta'ala tutup pada Nabi kita supaya guna waktu malam yang kena untuk mendengar Al-Quran secara tadabbur. Kerana waktu inilah waktu yang bersesuaian bertelinga, degok, mulut dengar Al-Quran dan baca Al-Quran boleh merusak dalam hati, iaitu asyaddu wat'an. Dan dalam surah Muzammil Allah Ta'ala beritahu siang hari kerana sibuk sabahan tawila. Jadi sibuk apa? Sibuk sebagai satu orang Nabi. Nabi sibuk seperti mana surah Mudaththir, itu menyampaikan wahyu kepada hamba Allah yang lain. Adapun Nabi sibuk dengan kerja dunia itu tidak ada. Segala urusan dunia tidak zahir daripada Nabi semasa dia jadi Nabi. Segala urusan dunia yang berlaku pada Nabi sebelum jadi Nabi. Oleh kerana itu sibuk Nabi dalam rumah tangga dia, yang dikenaki rumah tangga sini ialah mendidik dan mentarbiah, menyampaikan wahyu kepada umatnya, seperti mana Allah sebut dalam surah Mudaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Dan maksud dalam surah Mudaththir ini ialah menyampaikan sahaja wahyu yang dibaca pada malam hari kepada hamba Allah yang lain. Wahai orang muslim, qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan, berilah keperingatan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Caranya ialah wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah kamu besarkan. Besarkan Tuhan kamu daripada segala-gala yang lain. Besarkan Tuhan kamu daripada segala-gala yang lain. Lebih-lebih lagi besarkan Tuhan kamu daripada apa yang dibesarkan oleh orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah membesarkan selain pada Allah dalam seruan mereka, dalam pujaan mereka. Sehingga besar tidak besar apa yang dipuja oleh orang Mekah, dia boleh ketepikan perkara lain. Kerana demi untuk membesarkan ruh Nabi wali malaikat lagi. Dan lagi besarnya bagi orang Mekah selain pada Allah Ta'ala itu, sehingga mereka sanggup menentang Nabi, sanggup berperang dengan Nabi, sanggup mengatakan Nabi gila, walaupun sebelum ni mereka mengatakan Nabi itu satu orang lama. Kerana apa? Kerana apa yang dibaca oleh Nabi itu bertentangan dengan apa yang mereka besarkan. Oleh kerana itu Allah kata wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah kamu besarkan. Dan kebesaran Tuhan ni biar masuk dalam hati orang kafir Mekah, hilang daripada hati dia kebesaran lain pada Allah. Tak kira roh Nabi ke, wali ke, malaikat ke, jin ke, biar keluar daripada hati mereka, biar masuk dalam hati mereka kebesaran Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu sucikan. Pakaian kamu hendaklah kamu sucikan ini bahasa kiasan bagi amalan. Mana amalan-amalan kamu hendaklah kamu sucikan. Wal rujza fahjur, lebih-lebih lagi akidah. Kekotoran akidah hendaklah kamu tinggalkan.
Mana teruskanlah dengan keadaan kamu meninggalkan pahaman-pahaman yang dipahami oleh orang Mekah. Dia cemar lagi faktor itu. Wala tamnun, di segi akhlak pula, wala tamnun tastaktiru. Tastaktiru ni bukan jawab bagi ilah, bahkan dia jumlah hadiah. Janganlah kamu membuat jasa kepada orang dalam menyampaikan wahyu dan mentabligkan wahyu, berserta mengajar kepada mereka wahyu dengan keadaan tastaktiru. Kamu ingin mengambil daripada mereka, kamu ingin melonggok dan menghimpun daripada mereka harta benda dan juga pengaruh. Janganlah kamu membuat jasa dengan menyampaikan tabligh wahyu dan mengajar mereka wahyu hal keadaan tastaktiru. Kamu ingin menimbung harta benda yang banyak daripada mereka dan pengaruh yang ramai daripada mereka. Wali rabbika fasbir, kerana Tuhan kamu, yakni kerana ingin menyempurnakan tanggungjawab bagi mengesahkan Tuhan kamu, fasbir, maka sabar saja. Fa idza nuqira fin naqur taqif ukhrawi, apabila tiup pasal kekala ditiupkan, fadzalika yauma idzin, maka pada hari demikian itu yaumun asir, hari yang sangat sukar, alal kafirin, ke atas golongan kafir engkau, ghairu yasir, tidak mudah pun bagi mereka. Zarni wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku menguruskan mereka-mereka yang menentang kamu, yang mana aku telah ciptakannya seorang diri, tidak berkongsi dengan siapa. Dulu di antara penentang Nabi yang terkenal Walid bin Mughirah, dialah orang yang paling kuat menentang Nabi, cuba menghalang Nabi dengan berbagai-bagai cara. Jadi Allah Ta'ala berfirman, zarni, biarkanlah aku yang menguruskan siapa, man khalaqtu wahida, Walid bin Mughirah, yang aku telah ciptakannya seorang diri, wa ja'altu lahu malan mamduda, yang mana akulah yang telah jadikan ada baginya harta yang sangat banyak, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang sentiasa hadir dalam majlis, wa mahattu lahu tamhida, dan aku telah sediakan kemampuan dan kebolehan untuk menjadi pemimpin di kalangan kaum. Thumma yatma'u an azida, kemudian dia mahu lebih pada itu lagi, untuk aku tambahkan lagi kepadanya, dengan cara menolak segala ajakan-ajakan lain, segala ajakan-ajakan lain. Seperti mana Nabi SAW ajak manusia beriman pada Allah, dia ingat Nabi ni nak ajak kumpulan-kumpulan orang muka supaya keluar daripada pengaruh dia. Thumma yatma'u nazid, kemudian dia ingin lagi aku tambahkan pada dia pengaruh. Kala, tidak sekali-kali. Innahu kana li ayatina adida, sesungguhnya Walid bin Mughirah ni satu orang yang sangat degil terhadap ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan paksanya mendaki gunung neraka yang sangat tinggi. Aku paksanya mendaki gunung neraka yang sangat tinggi. Innahu fakkara wa qaddara, sesungguhnya dialah buat rancangan. Fakkara wa qaddara, dia telah berfikir macam mana nak buat tuduhan kepada Muhammad supaya pengaruh Muhammad ni tidak akan diterima. Wa qaddara, dan dia telah takdirkan lafaz-lafaz tertentu. Dia kata gila, atau dia kata ahli sahih, atau dia kata ahli syair. Dia fikir lafaz-lafaz yang bersesuaian untuk jadikan propaganda supaya orang Mekah tidak terpengaruh dengan Nabi Muhammad, dan supaya pengaruhnya hanya tertumpu pada dia. Jadi fakkara wa qaddara, dia banyak fikir untuk menghalang Nabi, dia banyak mentakdirkan lafaz-lafaz dan cara-cara untuk menghalangkan Nabi. Faqutila kaifa qaddar, maka celaka baginya bagaimana sanggup dia menentukan sesuatu untuk menghalang Nabi. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian celaka baginya bagaimana dia telah menentukan berbagai-bagai cara untuk menghalang Nabi. Thumma nadhara, kemudian dia fikir dalam-dalam. Thumma abasa wa basara, kemudian dia jadi masal, dia bertambah masal mukanya, kerana tidak ada perkataan-perkataan yang sesuai untuk dijadikan sebagai penghalang. Thumma adbara wastakbara, kemudian dia berpaling dan hatinya sombong untuk menerima kebenaran. Akhir sekali perkataan dia dipilih ialah faqala, lalu kata dia, in hadza, tidaklah Muhammad ini dan tidaklah apa yang dibaca oleh Muhammad illa sihrun yusar, iaitu sihir yang dia belajar daripada orang lain. In hadza illa qaulul bashar, sesungguhnya tidaklah perkataan yang dibaca oleh Muhammad melainkan perkataan manusia biasa. Sa'uslihi saqar,
aku akan paksa memasukkannya ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tabaq, iaitu neraka yang tidak akan membiarkan di badan manusia daging pada tulangnya. Wala tadaq, iaitu neraka yang tidak akan membiarkan pada tulang mangsa itu daging, maka dibakarnya hingga daging tidak ada. Wala tadaq, dan neraka ini tidak akan tinggalkan dia buat selama-lama, akan terus membakarnya. Lawahatu lil bashar, dia akan menghanguskan kulit-kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, ke atas neraka saqar ini ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat, dan kami tidak jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat. Jadi apabila Rasulullah SAW baca ayat sampai ke 30 ni, 19 malaikat. Jadi Abu Jahal pukul lah orang dia. Dia kata, kamu dengar Muhammad kata 19 malaikat jaga neraka dia. Takkanlah kamu 10 orang tak boleh jaga, saya kau malaikat. Lawan dia. Jadi 19 orang 190 orang. 10 orang pupuk kamu, gagah remaja ni bekas satu ekor malaikat. Mari satu orang, dia memang gagah pun dia, nama dia Abul Ashad. Dia kata beginilah, 7 ekor malaikat tu aku jaga seorang, mundur orang semua sekali orang Quraisy. Takkan boleh nak jaga. Jadi Allah dia perbualan dan perbincangan ni atas rasa mempersendakan Quran yang dibaca oleh Nabi. Apabila Nabi kata jaga neraka saqar ni 19 malaikat, Allah jawab, wa ma ja'alna ashaban nar, kami tidak jadikan penjaga neraka melainkan para malaikat, bukan jin, bukan manusia. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, dan kami tidak jadikan bilangan 19 ini melainkan sebagai ujian saja lil ladzina kafaru, kepada orang kafir Mekah. Tapi bilangan 19 ini sudah ada pun kepada maklumat ini kepada ahli kitab, kerana ada dalam kitab mereka. Liyastayqina alladzina utul kitab, supaya bertambah yakin orang yang diberi kepada mereka kitab bahasanya lafaz 19 ini ada dalam kitab mereka, itu malaikat yang akan jaga neraka. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang mukmin di kalangan umat Muhammad akan bertambah keimanan mereka. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, tidak akan ragu-ragu dengan pemberitahuan daripada Allah, daripada wahyu dia ni, orang mukmin daripada ahli kitab dan juga orang mukmin di kalangan umat Muhammad. Wal yaqul alladhina fi qulubihim marad, manakala orang yang mana hati mereka ada penyakit syak dan ragu-ragu, wal kafirun, dan orang kafir lagi, dia akan berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apakah yang Allah telah kendaki dengan contoh pelik seperti ini. Kadzalika yudhillullahu man yasha, beginilah cara Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang Allah kendaki. Wa yahdi man yasha, dan Allah bagi pimpinan hidayah kepada siapa yang dia kendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak mengetahui banyak mana tentera-tentera Tuhan kamu melainkan dia saja. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah keadaan neraka jahanam sikit sebanyak yang Allah Ta'ala beritahu ini melainkan sebagai peringatan bagi seluruh manusia. Kala sebenarnya, wal qamari, demi bulan, wal laili id adbar, demi malam apabila dia telah berlalu, was subhi idza asfara, dan demi waktu subuh apabila dia telah menyingsing. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya saqar itu salah satu daripada neraka yang besar. Nadhiran lil bashar, inzaran lil bashar, nazir mana inzar, fa'il dengan mana masdar, peringatan sebagai kepada seluruh manusia. Liman sya'a minkum, yakni bagi mereka yang ingin daripada kalangan kamu ambil pengajaran, iaitu ay yataqaddama aw yata'akhir, bagi siapa di kalangan kamu daripada cerita neraka saqar ini akan ambil pengajaran, sama ada ay yataqaddama, ia maju untuk memeluk Islam, aw yata'akhir, ataupun dia meninggalkan agama Islam. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun, setiap jiwa apa yang dia pernah buat di dunia, dia kena bertanggungjawab, dia kena ambil sikap tanggungjawab di atas apa yang dia buat, sebab akan dibalas. Illa sini bermakna lakin, akan tapi ashabal yamin, ini tafsir, akan tapi mereka yang dapat buku amal dengan tangan kanan, fi jannati yatasaalun, di dalam kebun-kebun syurga, yatasaalun,
Mereka dalam kubur syurga tanya-tanya khabar, bertanya khabar tentang golongan neraka yang zalim itu. Jadi mereka bertanya khabar anil mujrimin, tentang golongan-golongan yang bersalah kerana mendurhakai Allah di segi akidahnya dan juga amalannya. Tanya khabar ni bukan untuk kesedihan, bahkan untuk memburuk-burukkan mereka. Ma salakakum fi saqar. Jadi dia tanya khabar pada ahli neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar ni? Jadi ahli syurga ni tanya ahli neraka, apakah yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu ahli neraka jawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sembahyang. Karena kami tidak ada pada kami syarat-syarat yang boleh menyebabkan kami sembahyang. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak bagi makan kepada orang miskin. Jadi dua ni mewakili sifat dia, hubungan dia dengan Allah pun tidak ada, hubungan kesambelah dia di antara hamba Allah yang lain pun tidak ada. Mana dua ni merupakan perkara yang tidak ada. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berkata-kata bersama golongan yang berkata-kata dalam membatalkan agama yang benar. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu semasa dunia mendustakan hari pembalasan. Jadi empat perkara. Hubungan dengan Allah tidak ada, hubungan dengan makhluk tidak ada, akidah tidak ada, dan percaya pada akhirat pun tidak ada. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami mati. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak akan memberi faedah pada mereka sokongan syafaat bagi orang yang akan memberi syafaat. Fama lahum ma'ani tadhkirati mu'ridin, maka kenapa mereka masih lagi berpaling daripada peringatan dan pengajaran Al-Quran, tidak suka dengar daripada Al-Quran. Ka'annahum humurun mustanfirah, mereka lari dan liar daripada Al-Quran seperti hemah, keldai-keldai yang liar. Mustanfirah ni keldai-keldai hutan yang liar, dia tidak macam hemah dan kapur. Farrat min qaswarah, dia lari daripada singa. Mana orang Mekah ni lari pada Al-Quran tidak ubah seperti mana keldai yang liar lari pada singa, tidak sukanya dengar. Dia lari pada singa ni, lari pada suara singa. Singa tu jauh sekali nampak tak, tapi suara singa tu mereka telah lari. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan setiap orang daripada orang Mekah yang degil ni, masing-masing di antara mereka ingin supaya diberi pada mereka secara terus suhufan munasyarah, kitab wahyu terbuka di depan mereka. Kala, sebenarnya tidak juga begitu. Bal la yakhafun al-akhirah, bahkan mereka tidak ada perasaan takut pun tentang akhirat. Kala, dan sebenarnya tidak begitu. Innahu, sesungguhnya Quran ini tazkiratun, suatu peringatan dan pengajaran yang sangat besar. Faman syaa zakara, maka siapa yang ingin, jadikanlah Quran sebagai peringatan. Siapa yang ingin zakarahu, zakarahu maknanya jadikanlah Quran sebagai peringatan. Walau begitu, wa ma yatlun, mereka tidak dapat ambil pengajaran dan peringatan daripada Al-Quran illa ayyasha Allah, mereka jika Allah kehendaki dalam takdir. Huwa ahlul taqwa, Allah lah yang berhak ditakuti, wa ahlul maghfirah, yang berhak memberi ampun.